Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Jumaat 31 Mac. Kerajaan Persekutuan harus memberi perhatian khusus kepada pembangunan keusahawanan di Sarawak. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, dengan cabaran geografi dan prasarana yang terdapat di negeri ini, campur tangan kerajaan persekutuan dalam meningkatkan kemampuan usahawan tempatan amat diperlukan. Dato' Amar Awang Tengah menjelaskan adalah tidak adil bagi Sarawak jika dibandingkan dengan sektor keusahawanan di Semenanjung yang mempunyai jaringan jalan raya yang bersepadu antara negeri sekaligus memberi kelebihan bagi kelangsungan aktiviti pemasaran. Itu antara beberapa isu pokok yang disuarakan beliau dalam perjumpaan dengan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi di Parlimen Kuala Lumpur semalam. Dalam pada itu, beliau juga mahu kerajaan mendedahkan data-data cabaran yang dihadapi pihak perusahaan kecil sederhana PKS di Sarawak bagi membolehkan kerajaan memfokus sokongan yang diperlukan. Mesyuarat yang dikongsikan oleh Datuk Seri Ahmad Zahid itu turut dihadiri oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Sarawak akan membuat penampilan sulung di pameran perdagangan acara perniagaan termuka dunia dengan membuka pavilion tersendiri di IMEX Frankfurt, Jerman dari 23 hingga 25 Mei depan. Mengumumkan perkara tersebut, Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, Sarawak mengambil keputusan untuk menyertai pameran tersebut pada tahun ini bagi mengukuhkan kehadiran negeri ini dalam pasaran acara perniagaan global. Sejak beberapa tahun lepas, Sarawak konsisten menghantar delegasi ke pameran berkenaan sebagai usaha proaktif untuk membina jaringan kerjasama dengan rakan global. The Sarawak Pavilion is not a one-time event. As I mentioned just now, Sarawak will become the preferred destination for business event with all this yearly affair at IMEX. Menurut Datuk Seri Abdul Karim, pavilion tersebut dinamakan Tribes Legacy Sarawak dan bertemakan Business Events Support Community Development. Katanya kira-kira 3,000 pemimpin sektor global dan pembuat keputusan dijangka akan menghadiri pameran 3 hari tersebut. Datuk Seri Abdul Karim menyatakan demikian pada sidang media di Kuching. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Abdul Karim positif Sarawak mampu melepasi sasaran kemasukan 3 juta pelancong ke Bumi Kenyalang pada tahun ini. Jelasnya jumlah kehadiran pelancong ke Sarawak tahun ini berkemungkinan boleh mencecah sehingga 5 juta orang. Datuk Seri Abdul Karim memberitahu keyakinan itu berdasarkan jumlah kedatangan pelancong yang berjaya dicatatkan dalam tempoh 2 bulan pertama tahun ini, iaitu seramai 643,000 orang. Katanya daripada jumlah tersebut lebih 320,000 merupakan pelancong asing. Justru katanya dengan pelbagai program atau acara berskala besar yang akan berlangsung di Sarawak pada tahun ini, ia bakal menjadi platform kepada tarikan lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa untuk berkunjung ke negeri ini. Mercu Tanda Baharu Daerah Limbang, projek lapangan rekreasi Limbang bernilai 15 juta ringgit dijangka siap pertengahan bulan Julai tahun ini. Ia siap 2 bulan lebih awal berbanding jadual asal pada bulan September. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, jaminan itu disuarakan oleh kontraktor selepas meninjau projek tersebut. Saya merasa gembira sebab projek ini adalah antara projek yang ahead of schedule, hadapan berbanding dengan banyak projek terlewat daripada jadual. Dan saya dipahamkan oleh konsultan tadi ianya dalam 87% sudah siap berbanding dengan sepatutnya 63%. Jadi ada lebih kurang 20% ke hadapan. Datuk Dr. Abdul Rahman memberitahu projek yang dibiayai Kerajaan Persekutuan melalui Jabatan Lanskap Negara itu bakal menambah lokasi riadah dan tarikan baharu di daerah itu. Sementara itu, Datuk Dr. Abdul Rahman memberitahu Limbang bersedia menjadi lokasi penganjuran acara berprestij di peringkat antarabangsa dan se-Borneo.
Bahkan sebelum ini juga katanya Limbang menjadi lokasi bagi acara-acara antarabangsa seperti pertandingan tarik tali dan pertandingan bot kawalan jauh peringkat antarabangsa. Terdahulu Datuk Dr. Abdul Rahman melawat projek transformasi luar bandar iaitu Dewan Kampung Bang Siol yang telah siap sepenuhnya. Dewan itu bakal memanfaatkan lebih 900 penduduk untuk melakukan pelbagai aktiviti. Seramai 200 orang asnaf di Sarawak akan menerima sumbangan secara berperingkat menerusi program Jelajah Ramadan kerjasama Bank Rakyat dan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA. Ia bermula pada program sulungnya yang berlangsung di Medan Niaga Satok yang melibatkan 30 penerima sumbangan berbentuk makanan asas. Menurut Pengarah Fama Negeri Sarawak Ramli Matsani, program serupa juga akan diadakan pada 9 April ini di Pasar Tani Daro untuk 32 orang penerima. Manakala program terbesar pada 20 April nanti kepada 138 orang asnaf semasa pelancaran program jualan Semarak Syawal di Medan Niaga Satok. Berkata demikian pada majlis program Semarak Ramadan di Bazar Ramadan Madani di Medan Niaga Satok, Kuching. Ramli memberitahu pihak Fama tahun ini telah membuka dua lokasi Bazar Ramadan Fama di Sarawak iaitu di Bazar Ramadan Madani, Medan Niaga Satok dan Bazar Ramadan Pasar Tani Kekal Permai Sibu dengan penglibatan seramai 102 orang usahawan. Katanya dua lokasi Bazar Ramadan Fama itu telah memberi peluang kepada pengguna untuk mendapatkan pelbagai barangan keperluan dan juadah untuk berbuka puasa dengan sasaran nilai jualan sebanyak RM1 juta. Pada majlis yang sama, Fama turut mengadakan promosi dan mengagihkan bubur pedas kepada pengunjung. Program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR oleh stesen-stesen minyak Petronas Bintulu bersama Jabatan Kerajaan merupakan aktiviti tahunan dalam membantu masyarakat yang kurang berkemampuan di bulan Ramadan Al-Mubarak. Pengusaha stesen-stesen minyak Petronas kawasan Bintulu, Ismahani Ismail berkata, kerjasama dengan Jabatan Penyiaran RTM Bintulu merupakan kali pertama pada tahun ini bersebenar dengan program Jelajah Ramadan Bintulu FM 2023. Ismahani Ismail dalam pada itu turut mempelawa agensi-agensi kerajaan yang lain untuk berkolaborasi dengan mereka menerusi program CSR dalam memberi khidmat sosial kepada masyarakat. Besar hatilah sebab pertama kali berkolaborasi lah dengan RTM untuk bersama-sama menjayakan program Jelajah Ramadan tu, di mana kita orang ada serba sedikit memberi sumbangan lah untuk keluarga-keluarga yang memerlukan dan dapat sedikit sebanyak meringankanlah beban dan menceriakan suasana Hari Raya kelak lah. Beliau ditemui media semasa majlis penyerahan sumbangan Jelajah Ramadan Bintulu FM di Surau Darul Asyakirin Fasa 1 Bintulu. Seramai 10 penerima sumbangan berupa bakul makanan keperluan asas. Sementara itu, penerima yang ditemui menzahirkan rasa syukur atas sumbangan tersebut. Kami dengan kawan-kawan mengucapkan terima kasih pada Petronas dan RTM yang memberi sumbangan kepada kami orang yang tak berupaya. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi memberi sumbangan kepada kami. Saya mengucapkan terima kasih atas sumbangan kita semua. RTM tu sumbangan kita, ya. Terima kasihlah sumbangan dapat menolong kami yang ringan dengan kami juga. Terdapat 3 lokasi bagi RTM Bintulu bersama penaja-penaja menyerahkan sumbangan program Jelajah Ramadan kali ini kepada golongan yang kurang mampu iaitu di Masjid Al-Taqwa RPR Sibiu pada hari ini dan Surau Darul Dakwah Kampung Jepak Hulu pada 2 April ini. 2 suspek kes bunuh seorang pekerja ladang dilunduk ditahan polis di hadapan bangunan kompleks Immigration Custom dan Kuarantin CIQ di Biawak, Lundu pada Rabu. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri dalam satu kenyataan media memberitahu kedua-dua suspek berusia di antara 24 hingga 25 tahun merupakan warga tempatan. Datuk Muhammad Azman berkata polis turut merampas sebatang senjata yang dipercayai digunakan untuk menyerang mangsa. Kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan di atas kesalahan membunuh.
Tambahnya, siasatan terperinci akan dijalankan dari pelbagai sudut serta hasil siasatan akan dimajukan kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk tujuan pertuduhan. Dalam kejadian 10 Mac lalu, suspek telah bertindak agresif dengan menyerang mangsa yang berumur 25 tahun di bahagian kepala dan muka sehingga menyebabkan mangsa meninggal dunia di tempat kejadian. Seorang akaunten mengalami kerugian lebih RM48,000 selepas menjadi mangsa sindiket penipuan melalui skim pinjaman tidak wujud dalam talian. Ketua Polis Daerah Sibu, ACP Zulkifli Suhaili, dalam satu kenyataan berkata pihak polis menerima laporan daripada wanita berusia 30 tahun itu yang mendakwa ditipu sindiket yang menawarkan pinjaman secara dalam talian pada Rabu. ACP Zulkifli memberitahu wanita berkenaan terjerat selepas membuat pinjaman RM20,000 melalui satu laman sesawang sehingga membuat pembayaran sebagai dokumen perbankan, pendaftaran, yuran pemprosesan dan pembayaran cukai untuk kelulusan segera pinjaman tersebut. Katanya mangsa telah membuat pembayaran sebanyak RM48,560 ke dalam 5 akaun bank dalam 12 transaksi melalui perbankan internet sejak 28 Mac lalu. Ujarnya mangsa turut dijanjikan pulangan wang semula selepas mendapat kelulusan pinjaman. Jelasnya selepas membuat semua pembayaran, mangsa masih diminta membuat beberapa pembayaran lagi bagi tujuan pengeluaran semua wang. Katanya mangsa curiga dan rasa tertipu bertindak membuat laporan polis untuk tindakan dan siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak edisi Jumaat 31 Mac. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.